Selamat pagi. Sejak KPJ Kuching Specialist Hospital berpindah ke tempat baru, apakah kemajuan di hospital baru ini? Di hospital baru ini, saya sudah set up satu patient gallery, panggil pengalaman patient. Di dalam saya meletakkan video-video, implan-implan sama dengan touch screen yang interaktif supaya patient boleh memahami kondisi ortopedik, cara operasi dibuat dengan pemulihan, recovery, dengan rehabilitasi. Kenapa saya set up patient gallery ini? Ini ada interaktif touch screen, video semua-semua. Patient boleh bukan sahaja faham, patient boleh merasai implan itu. Sama dari pengalaman recovery patient yang lain. Apakah kemajuan di KPJ hospital baru ini? Semua ada 4 kemajuan yang saya ingin ceritakan. Yang pertama, hospital ini memberi fokus kepada minimal invasive surgery. Maksud pembedahan dibuat dengan cara teknologi minimal invasive supaya kurang kecederaan pada tisu-tisu, otot-otot dan pemulihan dia cepat. Yang kedua, hospital baru ini juga membeli teknologi baru. Macam contoh dia navigation, macam cara GPS untuk memastikan ketepatan implan waktu buat knee replacement. Yang ketiga, hospital yang baru ini dia memang lebih cantik, lebih selesa dengan fasiliti rehabilitasi yang paling maju sekali. Yang keempat, dengan fasiliti yang lebih maju, hospital ini bisa menangani case-case kompleks. Contohnya, case-case yang sudah dibuat di hospital lain, tapi ada komplikasi. Ini patient memang jadi semakin risau dan ingin operasi yang pasti boleh berjaya. Ini menangani case-case kompleks di Kuching Specialist Hospital. Ini contoh saya di sini, teknik minimal invasive penggantian pinggul. Ini ibu yang datang pada bulan Januari sewaktu pandemik dari Jakarta. Boleh nampak ini guna teknologi DAA untuk membuat operasi penukaran sendi pinggul. Tak sampai seminggu, ibu ini sudah bisa jalan tanpa tongkat. Ini panggil teknologi minimal invasive penggantian pinggul. Lagi ini contoh guna teknologi hospital terbaru, computer navigation dengan teknologi tidak potong urat minimal invasive yang dipanggil quadriceps sparing approach untuk penggantian sendi lutut. Kedua-dua ibu ini pun baru hari kelima lepas ganti kedua-dua lutut. Memang susah diimajinasi pada masa yang dulu. Macam mana penggantian sendi lutut boleh dibuat dan kedua-duanya dan pada hari kelima sudah boleh jalan tanpa tongkat. Ini juga dengan fasiliti hospital terbaru. Lagi ada ibu-ibu yang mau ganti sendi supaya lepas itu dia boleh cangkung. Ini contohnya guna penggantian separuh sendi yang bisa jongkok. Case-case kompleks macam penukaran sendi yang dibuat di hospital lain, tapi operasi tidak bagus, implan sudah
Tidak tepat, kaki pun sudah bengkok. So ini operasi revisi kepada implan baru. Halo, ini pengalaman patient gallery di Hospital Baru Kuching Specialist Hospital. So di sini ada semua implants dengan video-video yang ditunjukkan kepada patient sebelum operasi dibuat untuk menolong patient memahami prosedur. So patient bukan saja boleh tengok video untuk memahami cara operation dibuat, patient juga boleh merasai implan sendiri. Contohnya, ini partial knee replacement yang patient bisa jongkok lepas operasi. So, patient boleh tengok dan rasa implan ini. So, di sini patient pun boleh sendiri tengok itu macam mana ni arthritis, macam mana gambar arthritis berlaku di sendi lutut pada peringkat-peringkat awal dengan peringkat-peringkat yang lebih parah. So contohnya ini penukaran sendi pinggul. Penukaran sendi pinggul. Macam mana teknologi minimal invasive DAA dibuat? So ini video, focus on the video, we can see macam mana cara operasi DAA ini dibuat. So dari pembukaan pada sendi pinggul, macam mana masuk ke dalam sendi. So, macam mana tulang ini diambil keluar. Ini tulang femur, kepala femur dikeluarkan. Dan lepas tu, macam mana implan dimasukkan ke dalam acetabulum ini. So, semua prosedur akan diterangkan secara animasi dengan detail. So, pesakit juga boleh tengok dengan mata sendiri implan-implan yang ada pada sendi pinggul. Contohnya, ini keramik. Keramik untuk soket, keramik untuk kepala. So, ini polyethylene dengan besi. Apa perbezaannya boleh ditengok dengan jelas. Khairul, can you move here and then show? So, ini total hip replacement dengan implan-implan yang berlainan. This one. So, untuk penggantian lutut, patient pun boleh tengok sendiri perbezaan antara implan lama. Contohnya ini Sigma. Ini Sigma, desain Sigma dari Johnson & Johnson. Dengan implan terbaru, ini panggil Attune. So, boleh tengok rasa dan dengan tengok perbezaan desain lutut ini. So, dari sini, patient juga boleh tengok video-video macam mana patient lain memulih daripada operasi. So, hospital juga sediakan touchscreen ini.
So dari touchscreen ini, patient boleh faham apa yang berlaku di dalam arthritis bila peringkat yang ringan dengan peringkat yang serius. So macam mana kecederaan pada lutut berlaku. So macam mana operasi dibuat. So di sini juga ada bahagian sports injury. So dari sini saya sediakan alat-alat yang menunjukkan macam mana operasi dibuat. Contohnya ini meniskus yang koyak. So ini alat untuk repair meniskus. Boleh dinampak di sini. So ini semua alat untuk menjahit balik meniskus. So untuk kondisi sendi bahu, so boleh nampak ini semua skru yang digunakan untuk menjahit balik sendi bahu. So ada penerangan macam mana operasi dibuat. Dengan poster-poster. So, video-video yang menunjukkan cara pemulihan pesakit lepas kecederaan sukan. Terima kasih. Inilah satu model tulang belakang yang selepas pembedahan skoliosis. Jadi, model ini tunjuknya sudah pasangkan pen, pedicle screws di sebelah kiri dan sebelah kanan dari atas sampai ke bawah berkandung berapa besar skoliosis ini. Jadi untuk model ini kita dah pasang 1, 2, 3, 4 banyak pedicle screws di kanan dan kiri dan lepas tu kita masukkan rod yang ni yang lurus supaya skoliosis itu lepas masuk rod ni skoliosis akan diluruskan dan kekal begitu sehingga fusion berlaku. Jadi dalam proses operation yang 2 jam ke 3 jam ini kita ada beberapa teknologi untuk memastikan prosedur ini selamat untuk pesakit. Satunya computer navigation. Jadi computer navigation boleh bantu doktor masukkan skru ataupun pen ini dalam kedudukan yang sempurna untuk setiap pen. Dan juga semasa pembetulan skoliosis ini dilakukan melalui rod ini, dua rod ini, juga ada satu lagi komputer untuk memantau fungsi saraf supaya kita doktor tahu semasa pembetulan skoliosis ini setiap saat pembetulan ini saraf fungsi normal ataupun macam dulu.
ramai pasien yang ada masalah tulang belakang lumbar perlu menjalani operasi tulang belakang supaya 2 ataupun 3 tulang dicantumkan. Jadi dalam operasi ini doktor masukkan pen seperti ini dan rod supaya kita dapat bantu proses fusion. Ya. Jadi tetapi dulu doktor lakukan operasi ini melalui secara buka. Jadi maksud dia kena ada potongan di kulit sepanjang 4 ke 5 inci untuk operasi begini. Dan sekarang dengan cara baru ini yang percutaneous pedicle screw, tidak perlulah doktor buat operasi yang potongan besar. Tengok di sini video ni tunjuk ini yang percutaneous pedicle screw, 2 butir pen sudah dimasukkan di tulang belakang melalui percutaneous. Jadi cara ni tanpa potongan besar, jadi nyeri lepas pembedahan kurang sekali dan juga cepat untuk balik ke aktiviti harian. Jadi di sini juga rod tu dimasuk dalam pasien ini melalui cara yang percutaneous juga. Ya. Jadi yang boleh dilihati di sini, pen ini bahagian yang ini masukkan di tulang, bahagian ini yang untuk rod yang tadi kita tengok di dalam video tu, dan yang ini akan dikeluarkan dari pasien lepas pembedahan tu selesai. Boleh nampak dia dalam pen ini ada satu channel, ya. Ini yang cannulated supaya doktor boleh masukkan pen ini di posisi yang betul melalui cara percutaneous. Kan? Juga kita boleh nampak di sini ada fenestration yang kecil di ujung pen ini, dan ini doktor boleh suntik semen tulang melalui fenestration ini supaya pen ini akan kukuh di dalam tulang dan tidak ada masalah pen ini bergerak lepas pembedahan. Ya. Okey, salah satu keadaan yang sering doktor temu di praktik ialah osteoporotic compression fracture. Ya, inilah satu model yang bedanya tulang yang normal dan tulang yang keropos. Ya, jadi jelas sekali tulang yang keropos ni senang mendapat didapati fraktur lepas kejatuhan ataupun angkat berat. Ya, kalau dah berlakunya fraktur, pasien rasa nyeri di tulang belakang, dan salah satu cara doktor merawati masalah osteoporotic compression fracture ini ialah melalui satu suntikan sahaja. Suntikan dengan jarum yang ni dan suntik ke tulang belakang yang fraktur. Jadi lepas jarumnya dimasukkan di tulang belakang yang cedera, doktor akan suntik semen tulang, suntik semen tulang melalui jarum ini, kan, dengan cara yang gradual untuk supaya semen itu tidak akan ganggu fungsi saraf juga. Lepas 10 minit, semen yang disuntik ke dalam tulang belakang yang fraktur akan jadi keras dan akan dapat melegakan sakit dan juga mencegahkan tulang belakang itu nipis lepas prosedur ini. Jadi ini satu keadaan doktor dapat bantu mereka yang ada mengalami
costoportic compression fracture dapat selesa macam biasa lagi. Okay, selamat sore dan selamat petang untuk tuan-puan dan puan-puan sekalian. Saya Dr. Nazari bin Ahmad Tarmuzi, pakar bedah ortopedik dan juga pakar bedah trauma, akan menerangkan kepada tuan-tuan tentang dua alat pembedahan yang baru-baru ini diperkenalkan dan juga amat popular di kalangan pesakit ortopedik. Pertama sekali saya akan terangkan satu daripada alat yang biasa digunakan untuk pembedahan ortopedik, iaitu pelvic surgery atau kepatahan pelvik. Di sini tuan-tuan boleh nampak ini adalah tulang pinggul anda di mana ia mengalami kecederaan. Biasanya kita akan menggunakan plate iaitu dan skru untuk membaik pulih tulang yang patah. Di sini tuan-tuan akan mendapat melihat plate yang terletak di bahagian hadapan tulang pelvik. Plate ini bertujuan untuk menstabilkan kepatahan dan juga kecederaan yang berlaku di tulang pinggul apabila berlaku kepatahan. Dan bagi yang kedua, iaitu saya akan tunjukkan satu alat yang dipanggil Ilizarov External Fixator atau alat yang digunakan untuk membantu penyembuhan tulang, terutamanya kepatahan tulang yang terlibat akibat kemalangan dan juga kepatahan tulang yang mempunyai luka yang besar. Di sini tuan-tuan boleh nampak dia terdiri daripada 4 gelongan, iaitu atau ring, bahagian atas, bahagian tengah dan bahagian bawah. Ini adalah tulang femur atau tulang peha kita. Tuan-tuan boleh nampak di sini terdapat kepatahan di hujung tulang, dan hujung tulang ini kita akan stabilkan dengan alat ini dengan menggunakan sistem gegelungan ini atau Ilizarov External Fixator, di mana kita akan memasukkan wire untuk mencantumkan dan menstabilkan tulang yang patah di bahagian bawah. Dia amat berfungsi untuk menstabilkan dan memberi kekuatan kepada tulang yang patah agar proses penyembuhan akan berlaku dengan lancar tanpa sebarang masalah yang serius. Ini adalah salah satu contoh rawatan tulang kepatahan yang telah diperkenalkan di seluruh dunia dan juga amat popular di kalangan pakar bedah trauma ortopedik. Sekian, terima kasih.